Assalamualaikum sahabat semua, bertemu lagi di channel YouTube Rosmawati Kitchen. Kali ini saya ingin berkongsi resepi membuat kek batik menggunakan biskut Mary. Jom kita sediakan bahan-bahannya. Kek batik ini juga boleh dijadikan sumber pendapatan anda. Anda boleh menggunakan biskut Mary biasa dan juga biskut Mary yang berwarna coklat. Saya gunakan 2 bungkus biskut Mary. Kalau menggunakan butter, 1 ketol butter. Tapi saya menggunakan margarin, saya agak-agak sahaja. Butter atau margarin ini hendaklah dipanaskan supaya ia menjadi cair. Betul-betul cair semuanya ya. Setelah cair, saya menambahkan sedikit serbuk Ovaltine kerana saya tak ada serbuk Milo. Anda juga boleh menggunakan serbuk Ovaltine seandainya anda tak ada serbuk Milo. Kemudian digaul rata ya sampai ia larut dan sebati. Gunakan sukatan 2 cawan serbuk Milo ataupun Ovaltine untuk 2 paket biskut Mary. Kacaulah rata-rata sampai ia betul-betul larut supaya tidak ada lagi gentelan-gentelan daripada serbuk Milo ataupun serbuk Ovaltine yang digunakan. Kemudian bahan seterusnya yang akan kita gunakan ialah serbuk koko. Gunakan sukatan 3/4 cawan ya ataupun 1 cawan serbuk koko. Prosesnya sama, hendaklah dikacau sampai sebati ia menjadi larut supaya tidak ada lagi gentelan-gentelan daripada serbuk koko. Dan bahan seterusnya saya menggunakan susu pekat sebanyak 1 tin. Ulangi proses yang sama, susu itu hendaklah digaul rata bersama serbuk Milo dan juga serbuk koko. Hendaklah digaul dengan cepat ya dan menggunakan api yang sederhana kecil supaya bahan-bahan tadi sekata masaknya. Bila semua bahan sudah menjadi sebati, ia akan kelihatan berkilat licin seperti ini. Seandainya adunan ini terlalu pekat, bolehlah ditambahkan dengan sedikit air. Tapi jangan terlalu banyak, sedikit sahaja. Saya kacau kembali untuk menjadikan adunan ini sebati semuanya. Setelah adunan sebati, kemudian saya menambahkan sebiji kuning telur. Jangan ambil yang putih ya, ambil yang kuning sahaja. Kacau cepat-cepat supaya kuning telur ini tidak berketul. Dan akhir sekali saya menambahkan esen vanila. Agak-agak ya, 1 sudu teh ataupun 1 penutup esen vanila kalau anda menggunakan esen vanila yang di dalam botol. Dah kacau sebati, kemudian terus tutup api. Kemudian bolehlah dimasukkan biskut Mary tadi sedikit demi sedikit. Sebelum itu biskut Mary ini hendaklah dipatah-patahkan atau dipecah-pecahkan menjadi 3 ataupun 4 bahagian. Masukkan sedikit demi sedikit dan digaul rata sehingga semuanya selesai. Tuang ke dalam loyang yang sudah siap dilapis dengan kertas membakar kek. Rata-ratakan bahagian atasnya menggunakan spatula. Ini pula adalah proses untuk membuat topping di atasnya. Saya menggunakan 1 kotak whipping cream dan juga coklat bar. Anda juga boleh menggunakan coklat chip. Masaklah bahan-bahan ini di atas api, kacau dengan rata sampai ia larut tanpa berhenti. Setelah semuanya larut sekata, kemudian tambahkan sedikit butter ataupun margarin ke dalamnya. Tujuannya untuk menjadikan adunan coklat ini menjadi cantik dan berkilat. Kacau semua sampai sebati. Bila semuanya sudah larut dan sebati, bolehlah terus tutup api. Kemudian terus tuangkan ke atas loyang kek batik tadi. Tuang sampai habis sehingga ia menutup semua permukaan. Gelembung udara yang ada di atas kek batik ini hendaklah ditekan dengan spatula sampai semuanya hilang. Kemudian sejukkan ke dalam freezer di bahagian bawah. Jangan letak di bahagian pembeku ya. Untuk memotong kek batik, kita memerlukan pisau yang panjang yang telah direndam di dalam air yang panas. Oleh kerana saya tidak ada pisau yang panjang, saya menggunakan pisau yang kecil sahaja ya. Setelah disimpan selama 30 minit di dalam fridge, bolehlah dikeluarkan loyang kek batik tadi. Setiap kali memotong, hendaklah direndam terlebih dahulu pisau tadi di dalam air yang panas. Tujuannya adalah untuk memudahkan memotong kek batik ini. Lihat ya, potongannya amat cantik dan smooth. Saya akan memotong semua kek batik ini kecil-kecil seperti ini. Kemudian saya akan simpan di dalam bekas kuih.
Selepas itu saya akan simpan di dalam freezer. Bila saya nak makan, saya akan ambilnya bila-bila masa sahaja. Lihat cantik kan? Ia juga boleh terus dijual seandainya anda ingin berniaga. Seandainya anda suka dengan resipi saya kali ini, bolehlah di like, di komen, di subscribe dan di share ya.